Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Semoga sihat sejahtera. Selamat datang ke channel Jari Jemari Alia. Pada hari ini, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 SK, tema Pupuk Perpaduan, Unit 15, Perpaduan Memajukan Negara. Tajuk Nikmat Perpaduan SP 3.8.2. Jom belajar bersama Cikgu Sabaria. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini, murid-murid? Mari kita lihat standard kandungan. 3.8. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Dalam standard pembelajaran pula, 3.8.2. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Seterusnya, dalam objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan ayat dalam sebuah karangan, iaitu surat kiriman tidak rasmi. Manakala dalam kriteria kejayaan, murid boleh mengedit dan memurnikan 4 daripada 6 perenggan dalam surat kiriman tidak rasmi dengan betul. Baiklah murid-murid, pada hari ini dalam unit 15, cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 85. Kemahiran mengedit dan memurnikan teks. Anda keliru? Adakah ejaan, tanda baca, kosakata dan penggunaan imbuhan itu betul? Mari kita lihat panduan untuk mengenal pasti adakah penggunaan huruf besar dan huruf kecil betul ataupun salah. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ada sediakan panduan untuk penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Kadang-kadang kita rasa keliru. Adakah perkataan ini huruf besar dahulu ataupun semuanya ditulis dengan huruf kecil? Mari kita lihat. Untuk huruf kecil, yang pertama, apabila kita menulis nama penuh, contohnya Ali bin Abu, kita rasa keliru di sini. Bin itu ditulis dengan huruf besar ataupun dengan huruf kecil, huruf B itu. Mari kita lihat. Untuk bin, binti, anak lelaki, anak perempuan, anak kepada, kerana ini bukan kata nama khas, maka mestilah ditulis dengan huruf kecil. Alasan yang kedua,
Jika nama ditulis menggunakan huruf besar dan huruf kecil, maka penggunaan aksara pertama, bin, binti, anak perempuan, anak lelaki dan anak kepada mestilah huruf kecil. Ini adalah panduan kepada murid-murid supaya tidak lagi mengulangi kesalahan ketika menulis nama penuh. Di sini cikgu ada sertakan contoh bagaimana menulis nama orang. Yang pertama, Hazim bin Omar. Nama khas Hazim Omar, tetapi bin itu mestilah ditulis dengan huruf kecil. Yang kedua, Mary, anak perempuan Kumar. Ini juga kata nama khas, nama orang. Tetapi anak perempuan ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, Ramu, anak lelaki Balakrishnan. Sama juga kita tulis dengan huruf kecil, anak lelaki. Tetapi Ramu Balakrishnan adalah kata nama khas. Seterusnya, mari kita lihat penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Tetapi cikgu fokuskan di sini tentang penggunaan huruf besar. Yang pertama, huruf pertama pada awal ayat. Contoh, rumah itu besar dan cantik. Bermakna perkataan rumah, huruf pertama R itu mestilah ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, untuk nombor 2, huruf pertama setiap unsur nama orang atau dalam rangkaian nama seseorang. Contoh, Muhammad Adam Danis, Siti Kasrina Aisyah, Chan Minzi, Syamis Ning. Jadi di sini murid-murid boleh lihat setiap huruf pertama perkataan mestilah ditulis dengan huruf besar untuk nama orang. Seterusnya, mari kita lihat pula huruf besar yang ketiga. Bagaimana penggunaannya? Pada huruf pertama, ganti nama untuk Tuhan. Contoh, ku, aku, dia, nya, yang maha pemurah dan penyayang. Jadi huruf pertama perkataan tu mestilah ditulis dengan huruf besar. Selain itu, penggunaan huruf besar bagi kata ganti nama singkatan yang digunakan juga perlu dirangkaikan dengan kata yang ditulis sebelumnya. Contoh, kepadamu. Bermakna kepada tu ditulis dengan huruf kecil, mu huruf pertama sahaja huruf besar. Contoh yang kedua, hanya kepadanya. Nya huruf pertama sahaja digunakan huruf besar. Yang lain ditulis dengan huruf kecil. Diharapkan murid-murid faham dengan penggunaan huruf besar dan huruf kecil bagi kata ganti nama untuk Tuhan. Seterusnya, mari kita lihat penggunaan huruf besar yang keempat, iaitu digunakan untuk gelaran atau jawatan seseorang. Contoh, Pegawai Audit Encik Ramli bin Sabri. Pegawai Audit Encik adalah jawatan dan juga gelarannya. Ramli bin Sabri adalah nama.
Yang kedua, Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah. Datuk Dr. adalah gelaran dan juga jawatannya. Nur Hisham bin Abdullah nama. Yang ketiga, Inspektor Hasnita binti Hashim. Inspektor adalah jawatan. Hasnita binti Hashim adalah nama. Seterusnya, mari kita lihat pula penggunaan huruf besar yang kelima, iaitu digunakan huruf pertama bagi nama jabatan, kementerian dan lain-lain. Contoh, Institut Amiduddin Baki. Jadi, huruf pertama setiap perkataan ditulis dengan huruf besar. Contoh kedua, Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Jadi, huruf pertama setiap perkataan juga ditulis dengan huruf besar. Dan yang ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka. Huruf pertama setiap perkataan juga ditulis dengan huruf besar. Kecuali dan. Dan adalah kata hubung. Mestilah ditulis dengan huruf kecil. Untuk penggunaan huruf besar yang keenam ialah digunakan pada huruf pertama bagi sapaan dalam surat rasmi. Tidak perlu nama orang. Contoh, apabila murid-murid menulis surat kiriman rasmi, kita ada tulis Yang Berhormat Datuk, Tuan Haji, Tuan, Puan dan sebagainya. Jadi, murid-murid mestilah ingat ya, untuk ketika menulis surat kiriman rasmi, boleh menggunakan perkataan sapaan ini dengan betul. Penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya. Diharapkan panduan penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang cikgu terangkan sebentar tadi membantu murid-murid untuk mengenal pasti kesalahan dari segi penggunaan tanda baca dan tidak keliru lagi untuk menulis sama ada perkataan ini ditulis dengan huruf besar ataupun dengan huruf kecil. Dalam aktiviti yang pertama, murid-murid dikehendaki membaca teks. Sila buka buku teks muka surat 85. Mari baca bersama dengan cikgu. Amar bin Zakaria, nombor 14, Jalan Seroja, Taman Kencana, 09100, Kuala Ketil, Kedah. Tarikh, murid-murid letaklah ikut tarikh semasa. Buat tatapan sahabatku. Chong Seng di Segamat Johor, semoga sihat sejahtera. Saya di sini sahaja biasa-biasa. Saudara. Bagaimanakah keadaan saudara di sana? Masih sibukkah lagi dengan urusan dan tugasan sekolah? Biar apapun yang sedang saudara lakukan, saya doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Dalam surat saudara yang lalu, saudara ada bercerita tentang kedai basikal ayah saudara. Kedai itu maju kerana mendapat sambutan dari pelanggan yang berbilang bangsa. Syukurlah, Chun Seng. Itulah nikmat perpaduan. Dengan adanya perpaduan, negara kita aman sejahtera. Rakyat dapat bekerja dan mencari rezeki dengan selesa.
Sebagai hasilnya, taraf ekonomi rakyat dapat dinaikkan. Negara pula menjadi semakin maju. Baru-baru ini, seorang kenalan ayah saya dari Perancis ada berkunjung ke negara kita. Beliau memuji rakyat Malaysia kerana mengutamakan perpaduan. Beliau telah mengambil keputusan untuk membuka perniagaan di negara kita. Pada pandangannya, negara kita istimewa cukup. Hampir saya terlupa pula. Pada minggu hadapan saya akan ke Segamat untuk menghadiri perkahwinan bapa saudara saya di sana. Kalau ada kesempatan, saya mahu mengunjungi ke rumah kamu. Bolehlah kita bersua muka nanti. Cukuplah dulu curitan saya pada kali. Kalau ada lapang, berikan berita kepada saya. Bak kata orang, hilang di mata, di hati jangan. Sehingga kita bertemu lagi, sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudara sekeluarga. Sekian, terima kasih. Sahabatmu, Amar. Terima kasih kepada semua murid kerana dapat membaca bersama-sama. Semasa pembacaan tadi, kita dapat mengenal pasti ada beberapa kesalahan dalam ayat, di mana ada kesalahan dari segi ejaan, imbuhan, kosakata dan juga tanda baca. Untuk aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki mengedit dan memurnikan ayat. Seterusnya, dalam aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki mengedit dan memurnikan teks. Mari kita lihat ayat dalam surat kiriman tidak rasmi. Cuba teliti dan kenal pasti apakah kesalahan dalam ayat ini. Okey, yang pertama ialah tanda baca, iaitu tanda apa murid-murid? Ada satu selepas sahabatku, kemudian selepas Johor ada satu lagi tanda ataupun perkataan yang salah situ. Sahaja biasa-biasa lagi, tanda baca lagi. Ada 4 situ tanda baca dan 1 penggunaan kata, kosakata yang kurang tepat. Okey, mari kita lihat apakah jawapannya. Yang pertama ialah tanda koma. Buat tatapan sahabatku, tanda koma. Chonseng di Segamat Johor. Tanda apa situ sepatutnya selepas Johor? Iaitu tanda noktah. Kemudian selepas noktah mestilah huruf pertama dalam perkataan ayat yang baru tu mestilah huruf besar. Iaitu huruf apa kelas? Semoga. Huruf S. Huruf besar situ. Semoga sihat sejahtera. Seterusnya, saya di sini sahaja biasa-biasa. Okey, di sini apa kesalahannya? Iaitu biasa-biasa sahaja. Dan yang terakhir, selepas kata panggilan saudara, mesti ada tanda baca di situ. Tanda apa? Iaitu tanda koma.
Tahniah kepada murid-murid kerana sama-sama membantu mengenal pasti dan memurnikan ayat dalam perenggan pertama surat ini. Seterusnya, dalam perenggan yang kedua, sila baca dan cuba kenal pasti apakah kesilapan ataupun kesalahan dalam ayat. Baiklah murid-murid, dah jumpa apakah kesalahannya? Yang pertama ialah selepas perkataan sekolah ada tanda baca di situ. Tanda apa? Kemudian yang kedua, apa? Dan yang ketiga, doa. Ada kekurangan di situ. Apakah jawapan yang sepatutnya? Yang pertama, sekolah. Lepas tu tanda baca. Partikelkah di situ menunjukkan ini adalah ayat tanya. Jadi, tanda baca di sini ialah tanda soal. Menunjukkan ayat tanya. Seterusnya, biar apapun. Sepatutnya apa-apa. Biar apa-apapun yang sedang saudara lakukan. Saya doa. Sepatutnya ada imbuhan apa situ? Imbuhan ber. Saya berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Seterusnya, dalam perenggan yang ketiga, diharapkan murid-murid baca dahulu, cuba kenal pasti apakah kesilapan ataupun kesalahan dalam ayat ini. Dah jumpa apakah kesalahannya? Yang pertama, kesalahan penggunaan dari. Yang kedua, pelangan. Ada dua kesalahan di sini. Mari kita lihat jawapan yang pertama dahulu. Penggunaan dari. Selepas perkataan dari iaitu perkataan pelanggan. Pelanggan ini adalah orang. Kalau orang, mesti kita penggunaan dari itu adalah salah. Dari hanya untuk masa dengan tempat. Bagi orang, jawapan yang tepatnya ialah daripada. Yang kedua, pelanggan. Salah dari segi ejaan. Di sini G ada satu saja. Sepatutnya ada dua. Pelanggan. Kita tanya ya kepada murid-murid kerana berjaya mengenal pasti dan memberikan jawapan yang betul. Seterusnya, mari kita lihat perenggan yang keempat. Sila baca ayat ini. Cuba kenal pasti apakah kesalahannya. Baiklah murid-murid. Adakah murid-murid dapat mengenal pasti apakah kesalahannya? Ya, ada salah dari segi ejaan, iaitu perkataan rezeki. Sepatutnya ejaan rezeki ialah mesti ada I. R-E-Z-E-K-I. Rezeki. Ya, itulah jawapan untuk bagi kesalahan perkataan ejaan perenggan ini. Seterusnya, kita lihat pula perenggan yang kelima. Sila baca ayat ini dan kenal pasti apakah kesalahannya. Baiklah murid-murid, apakah kesalahan? Ya, yang pertama kesalahan dari segi ejaan iaitu nama Perancis. Yang kedua, kesalahan
penggunaan kata, iaitu istimewa cukup. Ada dua kesalahan di sini. Apakah jawapan bagi yang pertama, ejaan Perancis? Ya, betul. Ejaan Perancis tiada huruf H. Yang kedua, kesalahan istimewa cukup. Di sini terbalik kosakata dia ya. Sepatutnya cukup istimewa. Seterusnya, kita lihat pula perenggan yang ke-6. Sila baca dan kenal pasti adakah ada kesalahan. Dah jumpa apakah kesalahannya? Yang pertama, selepas perkataan pula, ada satu tanda baca. Kemudian, pada perkataan pada, ada salah di situ. Yang ketiga, ada satu lagi selepas perkataan hadapan. Jawapan untuk yang pertama, hampir saya terlupa pula, iaitu tanda koma situ ya. Selepas itu, selepas koma, perkataan pada tu P sepatutnya huruf kecil. Seterusnya, hadapan. Pada minggu hadapan, sepatutnya ada tanda apa situ murid-murid? Ya, ada tanda koma ya. Kita tanya ya kepada murid-murid kerana berjaya mengesan kesalahan dan jawapan yang sepatutnya. Seterusnya, mari kita lihat perenggan yang terakhir. Sila baca dan kenal pasti adakah ada kesalahan dalam ayat dalam perenggan ini. Baiklah murid-murid, dah jumpa? Apakah kesalahannya? Okey, mari kita lihat. Yang pertama ialah selepas perkataan kali dalam baris yang pertama, ada satu perkataan situ tertinggal. Kemudian yang kedua, ada selepas perkataan ada satu perkataan yang tertinggal juga. Lagi yang ketiga, perkataan berikan. Baik, seterusnya murid-murid dah jumpa. Yang pertama, perkataan kali sepatutnya ada ini dan nokta. Cukuplah dulu coretan saya pada kali ini. Yang kedua, kalau ada lapang untuk menunjukkan masa. Di sini perkataannya ialah masa. Tertinggal situ. Kalau ada masa lapang. Seterusnya, yang ketiga, perkataan berikan. Sebab ini adalah surat, kita tak boleh tuliskan kata berikan. Sepatutnya sampaikan berita ataupun kirimkan berita kepada saya. Tahniah ya kepada semua murid kerana berjaya mengenal pasti kesalahan dan juga memberikan jawapan yang betul pada setiap kesalahan yang dikenal pasti sebentar tadi. Selepas itu, murid-murid perlu peruntukkan masa untuk menyemak jawapan yang telah dimurnikan tadi ya. Semoga video ini dapat membantu murid-murid memurnikan teks dengan betul. Sebagai latihan, murid-murid dikehendaki salin semula ayat yang telah dimurnikan tadi berdasarkan buku teks muka surat 85 ke dalam buku tulis karangan. Pastikan murid-murid menulis karangan mengikut format surat kiriman tidak rasmi.
Selain itu, cikgu juga ada menyediakan soalan latihan di dalam Google Form untuk pengukuhan dan kefahaman murid-murid tentang penggunaan tanda baca. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.